Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah bersama saya lagi pada kali ini Muhammad Ridha bin Muhammad. InsyaAllah kita akan membincangkan berkaitan dengan Al-Quran dan Al-Qiraat. Dan pada video kali ini kita membincangkan mengenai An-Nabru. Sebagaimana tajuk besar di sini, An-Nabru. Okey, jadi bagi menyebarkan lagi manfaat berkaitan dengan An-Nabru ini, bolehlah kita berkongsi video ini ataupun share bersama dengan rakan-rakan kita ataupun anak-anak kita, jiran-jiran kita supaya sama-sama boleh mengambil manfaat. Jadi bagi kepada para penonton sekalian yang masih lagi belum subscribe channel saya, bolehlah subscribe channel saya supaya tidak terlepas video-video lain yang akan datang selepas video ini insya-Allah. Jadi pada kali ini saya mengambil topik An-Nabru, yang mana An-Nabru ini secara ringkasnya kita boleh katakan sebagai tekanan suara. Tekanan suara, dan saya ambil topik ini daripada posting Facebook rakan saya, iaitu Fikri Ihsan Khairuddin. Fikri Ihsan Khairuddin, yang mana beliau tulis posting ini pada tarikh 2 Februari 2021. Jadi beliau tulis panjang berkaitan dengan An-Nabru ini. Bolehlah baca di Facebook beliau, Fikri Ihsan Khairuddin, 2 Februari 2021 berkaitan dengan An-Nabru. Okey, jadi kita hanya ambil sedikit sahaja poin, iaitu berkaitan dengan tempat-tempat ataupun contoh-contoh perkataan kalimah yang ada kena-mengena dengan An-Nabru. Okey, jadi apakah An-Nabru itu? Kita kena tengok dulu An-Nabru itu apa. An-Nabru adalah ditulis oleh Ustaz Fikri Ihsan. An-Nabru adalah tekanan suara pada sesuatu huruf ataupun tempat sehingga bunyi suara tersebut tinggi sedikit berbanding huruf-huruf sekitarnya. Maknanya dekat tempat An-Nabru tu kita akan melakukan tekanan suara. Kita kena tekan sedikit suara kita pada huruf An-Nabru tu, pada tempat An-Nabru tu, untuk membezakan tempat itu dengan tempat-tempat lain di sekitarnya. Jadi kita akan lihat apa contoh-contoh dia, yang mana An-Nabru ini dipelajari dalam subjek Al-Aswat. Al-Aswat iaitu berkenaan dengan suara ataupun cara menyebut huruf Al-Aswat ini. Jadi An-Nabru jarang-jarang, mungkin jarang-jarang sangat kita dengar. Apakah contoh-contohnya? Ditulis di sini ada 5 tempat yang kita akan melakukan An-Nabru ataupun tekanan suara. Okey, tempat yang pertama adalah ketika berhenti. Ingat ketika berhenti pada huruf bersabdu. Okey, contoh. Kat sini kita berikan 2 contoh. Apabila kita berhenti, yang contoh pertama ini huruf ya ada sabdu. Jadi kita kata kat situ kita lakukan An-Nabru ataupun tekanan suara. Contoh, kita berhenti sini, kita akan bunyikan Al-Hay. Hay. Kita tekan pada ya ni. Hay. Hay. Ataupun dekat sini huruf ra. Huruf ra ada sabdu, kita berhenti padanya. Mustamir. Mustamir. Mir. Kita kena lakukan tekanan suara nak menunjukkan bahawa huruf tersebut ada sabdu. Okey, kalau tak ada sabdu kita tak tekan. Contohnya kat sini tak ada sabdu, mustamir. Mir, biasa je. Bila ada sabdu, mustamir. Mir. Kita nak bagi tahu pada orang bahawa ra itu ada sabdu. Ini adalah contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika menyebut huruf waw dan ya bersabdu. Okey, huruf waw bersabdu ataupun ya bersabdu, ketika kita sebut huruf ini, maka kita kena lakukan An-Nabru, iaitu tekanan suara. Contoh kat sini, waw bersabdu, qawwamina. Qawwamina, dekat waw ni, qaw, tekan, qawwamina. Ataupun yang biasa juga kita jumpa dalam Al-Quran, biquwwah. Biquwwah. Biqu, tekan, masukkan pada waw sabdu, tekan. Kat sini iya sabdu pula, sama juga, iyyaka, tekankan pada ya, iyyaka. Iyyaka. Okey, sini daripada surah Al-Fatihah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka. Ini adalah contoh. Tempat yang kedua, waw sabdu ataupun ya bersabdu. Okey, yang ketiga. Bila kita nak lakukan an-nabru ini adalah ketika huruf mad bertemu dengan huruf bersabdu. Huruf mad bertemu dengan huruf bersabdu. Contoh, ni biasa juga kita baca dalam Al-Fatihah. Waladdall, huruf mad. Dha ni huruf mad, ada alif. Kemudian jumpa lam sabdu. Waladdall. Nak bagi tahu ada sabdu. Waladdallin. Nak bagi tahu lam ni ada sabdu. Sama juga dekat sini huruf alif mad bertemu dengan qaf bersabdu. Al-haqqah. Kita tekan pada qaf ni sebab qaf ni ada sabdu. Al-haqqah. Kita situ ada huruf mad bertemu dengan huruf bersabdu. Ini adalah tempat yang ketiga. Yang keempat adalah ketika waqaf, berhenti pada huruf hamzah dan sebelumnya huruf mad ataupun lin. Sebelum huruf hamzah tu ada huruf mad ataupun huruf lin. Okey, contoh kat sini. Ada mad alif bertemu dengan hamzah, kita waqaf padanya, berhenti padanya. As-sama. Sama. Nak bagi tahu ada hamzah. Syai, yang ni huruf lin. Huruf ya mati, sebelumnya ada baris atas, kemudian kat hujung tu ada hamzah, kita matikan pada hamzah ni, waqaf pada hamzah, berhenti pada hamzah, maka kita lakukan an-nabru ataupun tekanan suara. Syai. Tekankan pada hamzah. Kemudian tempat yang kelima dan yang terakhir adalah ketika alif tasniyah. Alif tasniyah ini selepas huruf qaf ni, kat sini contoh dia adalah qaf alif. Ni alif tasniyah tidak dibunyikan kerana bertemu dua huruf mati. Okey, jadi kalau kita sambung ni zaqash, sambung. Jadi kita tak dengar pun bunyi alif ni. Memang kita tak bunyikan huruf alif ni sebab kita masukkan terus pada shin. Zaqash syajarata. Kita nak pastikan orang tahu ada alif dekat situ, maka kita lakukan tekanan suara pada alif ini. Pada huruf bunyi qaf ni masuk pada shin, tekankan bagi nak beritahu kepada pendengar bahawa adanya huruf alif tasniyah. Jadi kita baca zaqash syajarata, zaqash syajarata. Kat situ orang akan tahu, yang belajar akan tahu, oh ada alif tasniyah rupanya di situ. Jadi kat sini kita dapat lihat ada 5 tempat ataupun 5 keadaan yang mana kita melakukan an-nabru, ataupun dalam bahasa Melayu dia, terjemahan dia adalah tekanan suara pada tempat-tempat ataupun situasi-situasi yang tertentu. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat dan sama-sama kita boleh sharekan kepada orang lain supaya dapat juga mengambil manfaat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.